Definisi perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan merupakan panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan atau rakyat. Perlembagaan persekutuan juga membawa maksud satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara. Perlembagaan persekutuan juga merupakan satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. Perlembagaan persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Ia memperuntukkan tiga institusi pentadbiran negara: Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman ditetapkan skop dan had. Sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial, iaitu terkandung pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak. Ia sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut fahaman dan kepentingan masing-masing sehingga mendatangkan cabaran bahkan juga perbezaan dan percanggahan. Perlembagaan dalam konteks Malaysia. Perlembagaan persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis yang menyediakan asas kenegaraan Malaysia, iaitu simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang berbentuk bangsa bagi negara ini, iaitu 131 memorandum. Perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang yang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, iaitu sebanyak 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan Raja-Raja bagi negeri-negeri. Ketertinggian perlembagaan persekutuan. Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketinggian perlembagaan persekutuan. Ketiga-tiga badan kerajaan, perundangan, kehakiman, eksekutif dan YDPA juga tertakluk kepada perlembagaan Malaysia. Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Berikut merupakan latar belakang ringkas sejarah perlembagaan Malaysia. Yang pertama bermula dengan undang-undang sebelum kedatangan penjajah, kemudian Malayan Union 1946, Persekutuan Tanah Melayu 1948, Kerjasama Etnik CLC Pilihan Raya, Suruhanjaya Perlembagaan Suruhanjaya RIK, Jabatan Kuasa Kerja, dan yang terakhir perisytiharaan perlembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Syukur bin Naik Asmadi dan saya akan menerangkan perkara 152 dan perkara 153 di dalam perlembagaan persekutuan. Perkara 152 di dalam perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan walau bagaimanapun, ianya tidak menafikan kedudukan dan hak bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dan diperkembangkan. Dan kewujudan perkara 152 tidak boleh dipinda kerana perkara 159/5 menetapkan bahawa berkenaan Majlis Raja-Raja diperlukan sekiranya perkara 152 hendak dipinda. Kemudian perkara 152 iaitu bahasa kebangsaan Malaysia ialah sebagai bahasa Melayu. Di dalam subsection 1, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang dalam parlimen dengan syarat bahawa dalam subsection A, tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa yang lain. Dan di dalam subsection B, tiada apa-apa jua dalam fasa ini boleh menjejaskan hak kerajaan persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri untuk memelihara atau meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam persekutuan. Seterusnya, di dalam kurungan 2, walau apapun peruntukan dalam fasa 1,
selama tempoh 10 tahun selepas Hari Merdeka dan selepas itu, sehingga diperuntukkan oleh Parlimen, bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam kedua-dua majlis di Parlimen dan di dalam Dewan Undangan Negeri dan bagi segala maksud rasmi yang lain. Seterusnya, di dalam kurungan 3 perkara 152, walau apa pun peruntukan di fasa 1 selama tempoh 10 tahun selepas Hari Merdeka dan selepas itu sehingga diperuntukkan selainnya oleh Parlimen, segala rang undang-undang hendaklah dibawa atau pindaan kepadanya yang hendak dicadangkan di dalam mana-mana satu majlis Parlimen, dan di dalam kurungan D, segala akta Parlimen dan segala peruntukan subsidiari yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan hendaklah dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, dalam kurungan 4, walau apa pun peruntukan di dalam fasa 1 selama tempoh 10 tahun selepas Hari Merdeka dan selepas itu sehingga diperuntukkan selainnya di Parlimen, segala prosiding di dalam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi hendaklah di dalam bahasa Inggeris, dengan syarat bahawa jika Mahkamah dan Peguam kedua-duanya bersetuju, keterangan yang diambil di dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak perlu diterjemah ke dalam atau direkodkan dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, dalam kurungan 5, walau apa pun peruntukan dalam fasa 1 sehingga yang diperuntukkan selainnya oleh Parlimen, segala prosiding dalam Mahkamah Rendah selain daripada mengambil keterangan hendaklah di dalam bahasa Inggeris. Dan dalam kurungan yang ke-6, dalam perkara ini maksud rasmi yang membawa erti apa-apa maksud kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, dan termasuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam. Perkara 153 di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan telah memberikan hak kepada Yang di-Pertuan Agong satu tanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga penduduk asli daripada negeri Sabah dan juga Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain. Seterusnya, perkara 153 juga menentukan cara untuk melakukan perkara seperti mewujudkan kota untuk masuk ke dalam perkhidmatan awam, beasiswa awam dan juga pendidikan awam. Perkara 153 juga dianggap sensitif kerana ianya tidak boleh dibincangkan dan juga diharamkan untuk dimansuhkan di dalam Parlimen. Seterusnya, elemen warisan. Elemen warisan merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara ataupun tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan tertentu. Terdapat 4 elemen warisan, iaitu institusi beraja, agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Antara perkara yang terlibat dalam 4 elemen warisan ini adalah perkara 32, perkara 3 kurungan 1, perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 32 menerangkan yang di-Pertuan Agong mestilah menjadi ketua utama negara bagi persekutuan. Manakala perkara 3/1 menjelaskan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Seterusnya, perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Dan akhir sekali, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa ia telah menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah-sah kaum lain. Tapak integrasi. Tapak integrasi merupakan sebuah ruang abstrak dan ruang nyata yang mengandungi pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban. Kelompok masyarakat ini terdiri daripada kumpulan etnik, agama, parti politik, badan kerajaan dan sebagainya. Kelompok ini bertemu dan berikhtiar untuk mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud dalam pelbagai peringkat seperti makro, pertengahan dan mikro. Konsep tapak integrasi. Tapak integrasi bertujuan untuk mencapai matlamat perpaduan yang telah dihasratkan oleh pihak kerajaan melalui 3 aspirasi perpaduan seperti membina rakyat yang berpatriotik dan demokratik, membentuk identiti nasional, memperkukuh ekosistem perpaduan. Objektif dasar perpaduan negara.
Objektif yang pertama, mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Membentuk identiti nasional dengan semangat kekitaan, prihatin, inklusif, saling hormat dan bertanggungjawab. Melahirkan rakyat Malaysia yang membudayakan perpaduan. Keperluan tapak integrasi dalam membentuk perpaduan. Terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam memastikan tapak integrasi ini dapat dilaksanakan dengan baik di semua lapisan masyarakat. Antara cabaran yang perlu dihadapi adalah sikap berprasangka, diskriminasi, stereotip, perkauman, etnosentrisme dan rasisme. Sikap negatif sedemikian boleh mendatangkan perselisihan dan perpecahan antara kaum. Dalam laporan tahunan 2018, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional menyatakan terdapat 11 kes daripada sejuta penduduk berlaku berdasarkan Indeks Ketegangan Masyarakat IKM. Nama saya Manan Ahmad bin Muhammad Razmi. Saya akan menerangkan tentang 3 tahap integrasi yang utama iaitu makro, meso dan juga mikro. Untuk tahap yang pertama iaitu makro, ianya berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Di dalam perlembagaan persekutuan, ia telah menggariskan pasak negara iaitu kedudukan raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Akan tetapi, dalam memastikan integrasi kaum di Malaysia dapat dicapai, bahasa ibunda kaum lain boleh dipelajari, agama lain juga boleh diamalkan serta perkara 153 juga menjamin kepentingan majoriti lainnya. Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan telah menjamin hak kesamarataan yang amat penting bagi mengelak berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat termasuklah dari segi agama, bangsa, keturunan dan jantina. Seterusnya, dalam memastikan integrasi kaum di Malaysia dapat diwujudkan, kerajaan telah memperkenalkan satu konsep di bawah sistem pendidikan iaitu sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan satu konsep sekolah rendah yang boleh mewujudkan persekitaran yang memberi peluang secara langsung kepada murid-murid dari pelbagai kaum untuk bergaul dan berinteraksi dengan lebih bebas. Dalam usaha memastikan konsep sekolah wawasan ini dapat dijalankan, kerajaan telah membina sekolah baru di kawasan yang ramai penduduk yang berbilang kaum. Kerajaan juga telah memindahkan serta mencantumkan 2 atau 3 buah sekolah dalam satu kawasan serta menambahkan aliran di sekolah-sekolah yang sedia ada. Dengan adanya sekolah wawasan ini, integrasi kaum itu dapat diwujudkan daripada peringkat akar umbi lagi. Seterusnya, tahap integrasi yang kedua iaitu meso. Untuk tahap integrasi yang kedua ini, peranan badan bukan kerajaan atau NGO amatlah ditagih bagi memastikan integrasi kaum di Malaysia dapat diwujudkan. Antara peranan yang dapat dimainkan oleh NGO ialah melalui 3 aspek utama iaitu aspek sosial, aspek keselamatan dan hak asasi dan aspek pendidikan dan keagamaan. Untuk aspek sosial, antara NGO yang boleh memainkan peranan adalah seperti MyKasih iaitu melalui programnya iaitu Love My Neighborhood. Untuk aspek keselamatan dan hak asasi pula, NGO yang boleh memainkan peranan adalah seperti Tenaga Nita serta untuk aspek yang terakhir iaitu aspek pendidikan dan keagamaan, Yayasan Sejahtera merupakan NGO yang paling tepat dalam memainkan peranannya bagi memastikan integrasi kaum di Malaysia itu diwujudkan. Untuk tahap integrasi yang terakhir iaitu mikro, rakyat memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan integrasi kaum di Malaysia dapat diwujudkan. Antara peranan rakyat yang dapat dimainkan adalah melalui rukun tetangga, rumah terbuka serta difusi budaya. Rukun tetangga merupakan satu rancangan di mana ianya mempunyai hikmat yang besar dalam konteks pembangunan negara di mana rakyat sendiri memainkan peranan yang utama dalam mengawal keamanan dan menjaga keselamatan. Skim rukun tetangga ini diperkenalkan pada tahun 1975. Skim ini membolehkan rakyat mengawal keselamatan di kawasan kediaman masing-masing. Selain daripada itu, skim rukun tetangga juga bermatlamat untuk memelihara, meningkatkan serta mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional. Akhir sekali,
rakyat dapat memainkan peranan mereka dalam mewujudkan integrasi di Malaysia melalui difusi budaya. Difusi bermaksud proses penyebaran unsur budaya daripada seorang individu kepada individu lain atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat yang lain. Sebagai contoh, pada zaman Melaka, difusi penyerapan budaya berlaku melalui pedagang-pedagang yang berlaku secara sukarela tanpa mereka sedari. Difusi budaya juga berlaku melalui unsur kesenian dan keagamaan. Kini, proses difusi sangat cepat berlalu kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi seperti radio dan TV serta filem yang mampu mempromosikan budaya-budaya masyarakat lain kepada masyarakat lain. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif dalam menjalankan kajian ini, iaitu mengkaji pengetahuan masyarakat berkenaan perlembagaan negara, mengkaji kesedaran masyarakat tentang kepentingan perlembagaan negara, dan yang terakhir, mengkaji penerapan masyarakat dalam pelaksanaan dasar-dasar negara. Metodologi kajian. Terdapat 2 metodologi kajian yang telah digunakan dalam menjalankan kajian ini. Yang pertama ialah kuantitatif pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Satu set borang soal selidik telah dibentuk untuk mendapatkan maklumat daripada para responden tentang peranan masyarakat memahami perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban di Malaysia. Borang soal selidik yang telah diagihkan secara maya tersebut mengandungi 2 bahagian dan 9 soalan yang berkaitan kefahaman masyarakat Malaysia terhadap kepentingan memahami dan menghayati perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Metodologi yang kedua ialah kualitatif pemerhatian terus. Kaedah pemerhatian terbahagi kepada 2, iaitu pemerhatian secara terus, direct observation, dan pemerhatian melalui penglibatan, participant observation. Kaedah pemerhatian secara terus ini melibatkan pemerhatian secara langsung, iaitu pemerhatian tingkah laku penduduk di kawasan sekitar kajian. Teknik ini tidak melibatkan komunikasi dengan manusia. Seterusnya, untuk mengkaji pengetahuan masyarakat berkenaan perlembagaan negara, kami telah mengadakan satu borang soal selidik bagi mendapatkan jawapan bagi persoalan ini. Beberapa soalan telah diajukan kepada responden melalui borang soal selidik yang telah diedarkan, dan untuk bahagian objektif, sebanyak 4 soalan yang berkaitan telah diberikan. Soalan yang pertama merupakan soalan secara umum mengenai isi kandungan yang terdapat dalam perlembagaan negara, sama ada benar ia menjelaskan bentuk struktur atau tata, kegiatan, sifat dan peraturan yang utama. Untuk soalan yang pertama ini, hanya seorang responden yang dapat memberikan jawapan yang salah, manakala yang lain telah memberikan dan juga dapat menjawab dengan betul. Hal ini menunjukkan secara umum ramai antara responden yang mengetahui apa yang dijelaskan secara umum di dalam perlembagaan Malaysia. Seterusnya adalah persoalan yang berkaitan dengan perkara yang tidak boleh dipersoal di dalam perlembagaan Malaysia, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Pada persoalan ini, 2 orang responden telah menjawab dengan salah, dan perkara ini membuktikan hanya segelintir sahaja yang tidak mengetahui bahawa terdapat perkara yang tidak boleh dipersoal dalam perlembagaan negara. Seterusnya, kami memberikan soalan mengenai perlembagaan Malaysia sama ada ianya merupakan sumber rujukan bagi undang-undang dalam negara, dan pada soalan ini, majoriti daripada responden berjaya untuk memberikan jawapan yang betul, dan soalan ini merungkaikan bahawa perlembagaan Malaysia menjadi satu prinsip pegangan dalam pelaksanaan undang-undang dalam negara, di mana setiap undang-undang tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Dan bagi soalan yang terakhir, untuk memenuhi objektif ini adalah berkaitan dengan isi kandungan yang lebih terperinci mengenai perkara yang terdapat dalam perlembagaan negara. Bagi soalan ini, majoriti daripada responden telah memberikan jawapan yang salah, dan memandangkan soalan ini bersifat lebih terperinci, di mana ianya mempersoalkan tentang berapa banyak perkara yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan dapatan kajian untuk objektif kajian kami yang kedua,
iaitu mengkaji kesedaran masyarakat tentang kepentingan perlembagaan negara. Untuk objektif kajian ini, kami mengajukan 5 soalan yang berkaitan bagi memenuhi objektif kajian kami. Bagi soalan pertama dan kedua, semua responden bersetuju dengan kenyataan yang diberikan berkenaan kepentingan perlembagaan negara. Kenyataan yang pertama ialah kewujudan sebuah perlembagaan bagi sesebuah negara yang berdaulat dapat menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Kenyataan ini menerangkan betapa pentingnya perlembagaan Malaysia sebagai tiang yang mengukuhkan kedaulatan negara kita. Kenyataan kedua ialah perlembagaan membantu menjamin kecekapan, kejujuran, ketulusan serta kelicinan pentadbiran sesebuah kerajaan. Kemudian, soalan yang ketiga yang diberikan ialah ingin mengenal pasti sama ada masyarakat dapat membezakan tujuan yang ingin dicapai oleh perlembagaan negara sebagai sebuah kepentingan bagi pembentukan peradaban dalam negara. Bagi soalan ini, masih ramai yang keliru dengan kesan positif yang ingin dibawa oleh perlembagaan negara. Seterusnya, soalan yang diajukan ialah dengan meminta responden untuk memilih kesan positif yang dibawa oleh perlembagaan negara, iaitu seperti contoh masyarakat menjaga harta awam yang disediakan oleh kerajaan dengan baik. Kesemua responden bersetuju dengan kenyataan ini. Akhir sekali, kami meneruskan kajian dengan meminta pendapat daripada responden dengan meminta kepentingan perlembagaan Malaysia yang membentuk etika dan peradaban di Malaysia. Ramai memberikan pendapat yang baik berkaitan fungsi perlembagaan Malaysia itu sendiri. Antara pendapat yang diterima ialah perlembagaan negara dapat memupuk nilai moral di dalam diri masyarakat dan seterusnya mewujudkan sebuah suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Pendapat ini menunjukkan bagaimana masyarakat sedar bahawa pentingnya perlembagaan Malaysia untuk membentuk moral dan etika rakyat negara itu sendiri. Selain itu, ada juga yang memberi pendapat bahawa perlembagaan Malaysia dapat membentuk negara majmuk yang bertoleransi. Perkara ini jelas sekali membuktikan bahawa kebanyakan responden bersetuju bahawa perlembagaan ini dapat menjadi satu metodologi yang meningkatkan sifat murni seperti sifat toleransi sebagai salah satu moral dan etika yang perlu dibentuk dalam peradaban bangsa di negara ini. Okey, objektif ketiga, mengkaji penerapan masyarakat dalam pelaksanaan dasar-dasar negara. Bagi mencapai objektif ini, kami menggunakan kaedah kualitatif bagi menyempurnakan kajian yang dijalankan. Kaedah yang digunakan ialah kaedah pemerhatian, iaitu pemerhatian secara terus. Melalui kaedah ini, kami melakukan pemerhatian terhadap bilangan penduduk di kawasan sekitar melibatkan tingkah laku dan perkara yang telah dilakukan. Berdasarkan pemerhatian, apabila dikira dari segi aspek pematuhan peraturan lalu lintas di kawasan Merbuk terutamanya, masih ramai yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas tersebut. Contohnya seperti peraturan mengenai pemakaian topi keledar ketika menunggang motosikal. Perkara ini jelas sekali menunjukkan masih ramai masyarakat yang memandang ringan terhadap peraturan yang ditetapkan dan hanya serius dan mula mengikut peraturan jika terdapat pihak berkuasa berdekatan. Dari segi aspek jenayah pula, masih terdapat banyak kes-kes jenayah yang berlaku dan didengari di sekitar kawasan Merbuk. Menurut Sinar Harian, pada 25 Jun 2020, terdapat 5 suspek curi kenderaan direman berikutan kes kecurian kenderaan yang berlaku di sekitar kawasan Bidung, Sungai Petani. Pada 16 Mac 2021 pula, terdapat kes penipuan melibatkan 2 individu daripada Bandar Laguna Merbuk. Kes-kes jenayah yang berlaku ini jelas sekali menunjukkan masih ada yang berani untuk melanggar undang-undang yang dilaksanakan melalui dasar-dasar negara. Antara sebab yang pasti dapat dicungkil daripada semua kes yang berlaku ini adalah sudah pasti kurangnya perhayatan masyarakat terhadap undang-undang yang mendukung perlembagaan Malaysia. Ini menunjukkan penerapan masyarakat dalam pelaksanaan dasar-dasar negara masih berada pada tahap yang tidak menyenangkan, sekaligus menjadikan tujuan perlembagaan negara sebagai pembentuk etika dan peradaban dalam negara masih pudar.